Ceritakan tentang apakah impaknya apabila pembubaran parlimen berlaku dan juga untuk perbahasan ataupun pembentangan bajet 2023. Kita sudah maklum kenyataan Speaker Dewan tadi menyatakan bahawasanya sama ada perlu membentangkan semula apabila kerajaan baru dibentuk ataupun boleh meneruskan dengan bajet sedia ada. Jadi susulan daripada pembubaran parlimen yang diumumkan baru-baru ini oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita dah dapatkan respon awal beberapa individu kami bawakan pada pagi ini. Pada pagi ini terutama kita perkenalkan terlebih dahulu Prof. Dr. Siva Murugan Pandian yang berada bersama kami menerusi Google Meet pada pagi ini. Prof. Siva, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sejahtera. pagi, Syahida dan juga Ismail. Okey, Prof. Siva, sudah pasti ramai penganalisis sudah menjangkakan dalam waktu terdekat ini akan ada pengumuman secara mengejut yang akan dilakukan. Jadi ini mungkin sudah pun menoktahkan penantian kita. Cumanya apabila kita bercerita tentang apakah seterusnya selepas pembubaran parlimen dan juga untuk PRU ke-15 ini, bagaimana Prof. Siva melihat gambaran kepada pilihan raya ini yang juga didasari dengan situasi politik dan juga situasi cuaca dan situasi ekonomi pada ketika ini, Prof? Ya, kalau kita perhatikan gendang pilihan raya sudah dimulakan sejak pengumuman yang dibuat di dalam pilihan raya umum di Perhimpunan Agung UMNO pada Mac 2022, di mana satu kenyataan dibuat mahukan pilihan raya umum disegerakan. Bermakna selepas 7 bulan kita melihat tarikh pembubaran dan sudah pasti selepas ini yang perlu dihalusi adalah bagaimanakah perjalanan pilihan raya itu akan diadakan dan bagaimanakah ia juga akan menentukan sama sekali tidak akan mengganggu-gugat proses pendemokrasian yang telah kita raikan selama ini. Kita tahu ramai juga mempersoalkan tentang bajet dan sebagainya. Dalam soal bajet, ia akan dibentangkan semula jika kerajaan yang sama barangkali akan ada bajet lain jika kerajaan baru yang lain dipilih. Yang kedua, sudah pasti ini juga akan menguji tahap kesiapsagaan setiap parti sejauh manakah mereka akan menghalusi meneliti kedudukan yang mahu dicapai. Kerana sejak 2018 sehingga ke 2022, kita tidak pernah berhenti berpolitik. Bermaknalah ini masanya untuk kita memberikan noktah penghujung kepada keadaan yang tidak menentu, tidak stabil yang dikatakan berterusan supaya kita dapat bergerak ke hadapan. Jadi hala tuju PRU ke-15 adalah bertujuan untuk memastikan kita tidak lagi tersekat dengan proses pemulihan yang sedang cuba kita lakukan, resesi global yang pasti akan berlaku dan juga proses yang perlu dibaik pulih dengan segera. Walaupun ramai persoalkan kenapa diadakan waktu banjir, ia sudah dibubarkan. Bermakna kita perlu ada plan kecemasan jika dilakukan dan saya percaya SPR akan cuba lakukan sebelum banjir kilat, banjir bah yang dijangka berlaku selepas November 15 dan jika boleh setiap parti juga mempunyai perancangan mereka sendiri agar ini tidak melahirkan kelesuan politik secara berterusan yang telah kita lihat di PRN Melaka dan juga Johor. Kita mahu melihat mengundi keluar mengundi, kita mahu melihat peratusan pengundi itu meningkat. Ini juga akan membolehkan kita meraihkannya dalam suasana ada menyoal kenapa ketika ini, kenapa tidak ditunggu sehingga tahun depan. Tapi inilah kuasa yang ada pada pemerintah di mana kuasa prerogatif untuk menentukan tarikh pilihan raya adalah pada Perdana Menteri yang menasihatkan ataupun melakukan permintaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Ketua Duli juga setelah memberikan perkenaan untuk menghentikan kemelut politik yang sudah berpanjangan untuk sekian lama. Prof, tadi Prof ada cakap berkenaan dengan kelesuan politik yang berlaku di Melaka dan juga Johor, di mana Johor kita melihatkan undi 18 terpakai dan seterusnya selepas kita dapat saksikan perkara yang sama akan berlaku pada PRU ke-15. Pada pandangan Prof, adakah ini akan mengubah sikit sebanyak lanskap pilihan raya umum di negara kita apabila undi 18 ini terpakai nanti? Ya, undi 18 buat kali pertama akan digunakan pakai di dalam pilihan raya umum. Walaupun telah digunakan di PRN Johor, kita lihat tidak wujud satu respon ataupun tindakan yang mahu dicapai daripada kelompok ini. Jadi di dalam pilihan raya umum barangkali kita akan melihat kehadiran mereka, apatah lagi jumlah pengundi sudah bertambah. Sebab itu kos juga meningkat. Kos mengadakan pilihan raya kali ini dikatakan mencecah 1 bilion, tetapi jika Dewan Undangan Negeri lain tidak dibubar bersama, itu akan meningkat kepada 2 bilion. Bermakna kita perlu berhadapan dengan kos dari segi guna tenaga, logistik, kemudahan, fasiliti yang perlu digunakan pakai. Bermakna pengundi juga harus keluar untuk memastikan bahawa dalam mana-mana kelompok sekalipun termasuk undi 18, saya percaya mereka sudah matang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Mereka harus keluar. Tetapi dalam konteks ini, sejauh manakah pihak berwajib sudah mainkan peranan mereka untuk menggalakkan kelompok undi 18 dan yang kali pertama
sudah didaftar secara automatik, yang barangkali sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun yang tak pernah mengundi. Itu juga bilangannya besar dalam kelompok 7 juta yang dikatakan merupakan pengundi baru. Bermakna pelbagai kelompok inilah yang menjadi sasaran dalam kalangan parti politik yang cuba untuk merealisasikan kemenangan mereka. Kita tahu mungkin pengundi tega akan terus menyokong parti yang telah mereka sokong selama ini. Ini merupakan kelompok yang masih belum diuji, iaitu kelompok yang undi 18 dan juga yang kali pertama akan mengundi kerana sudah didaftarkan secara automatik. Dan ada satu lagi kelompok yang saya rasakan memainkan peranan yang cukup besar, iaitu yang atas pagar yang berada dalam sekitar 30%. Jika ini keluar, maka ini juga akan membolehkan kita melihat penjajaran bagaimanakah yang bakal berlaku di hari pengundian nanti. Ya, Prof, saya juga nak sentuh tentang isu pengkhianatan politik ini. Kalau kita lihat, bermula pada tarikh 5 Oktober 2022, Akta Anti Lompat Parti sudah pun mula dikuatkuasakan. Jadi ini menimbulkan perdebatan sama ada akan berlakukah isu-isu tentang pengkhianatan politik ataupun mandat telah dipilih dan ada ahli-ahli politik yang bertukar kepimpinan ataupun haluan kepimpinan. Kerana ia hanya menyatakan tentang tidak boleh bertukar parti tetapi tidak menyatakan secara terus berkenaan tentang gabungan yang akan disertai oleh parti-parti tersebut. Maka kita sedia maklum dalam pembentukan kerajaan sudah pasti amalannya adalah pembentukan gabungan. Jadi bagaimana ini akan menjadi satu kekangan kepada suatu pembentukan gabungan melalui Akta Anti Lompat Parti? Ya, kalau kita perhatikan itu antara keterbatasan yang perlu ditangani di dalam akta pindah parti ataupun akta larangan bertukar parti ini. Satu, simbol yang digunakan itu seolah-olah tidak menyekat mereka bertukar. Yang kedua, sebagaimana yang katakan oleh Ismail tadi, dalam bentuk gabungan mereka masih boleh bentuk gabungan yang lain. Yang ketiga, yang bebas akan dipecat jika berpindah. Jadi saya percaya mungkin kelonggaran ini diberikan supaya dalam keadaan yang tidak memperlihatkan majoriti di antara mana-mana kolasi ataupun parti gabungan, maka penjajaran baru boleh berlaku berdasarkan kepada gabungan-gabungan besar ini. Kerana setakat hari ini, kesemua kajian menunjukkan bahawa seolah-olah keadaan masih lagi tidak menyebelahi mana-mana pihak. Walaupun akan ada parti mendominasi, tetapi secara mutlak mereka tidak mungkin dapat membentuk kerajaan tanpa kerjasama ataupun kolaborasi politik dengan pihak-pihak lain. Bermakna contohnya katakan Barisan Nasional menang di Semenanjung. Mereka memerlukan sokongan daripada GPS, GRS di Sabah dan Sarawak. Itu juga dengan Pakatan Harapan. Jika mahu membentuk kerajaan, di pihak mereka juga barangkali memerlukan sokongan daripada gabungan yang lain. Jadi kompromi ini masih dibenarkan di dalam akta larangan lompat parti berdasarkan kepada gabungan, bukan secara individu. Bermakna kita mungkin akan melihat penjajaran ini berlaku selepas pilihan raya. Apatah lagi, masih lagi desus-desus berkenaan dengan kerjasama di antara UMNO, PAS Bersatu, Perikatan Nasional. Kesemua inilah yang saya rasakan perlu dirungkai untuk satu ketetapan agar pengundi tidak diperlekehkan mandat yang mereka berikan kepada parti politik pemimpin mereka. Kita tidak mahu lihat bahawa mandat mereka itu disalahguna. Mandat itu harus digunakan secara rasional, praktikal, bukan lagi bersifat emosional, kerana apa yang berlaku pada tahun 2018 agak berbeza dengan 2022 ini. 2022 kita melihat suasananya berbeza, kita melihat isunya berbeza, calon mungkin memainkan peranan yang besar, keterampilan jentera parti juga memainkan peranan besar. Jadi penjajaran baru barangkali akan berlaku dan tidak disekat di bawah akta tersebut. Okay. Prof, kalau boleh ulaskan juga berkenaan apakah sebenarnya status bajet 2023 selepas ini, Prof? Ya, kalau kerajaan yang sama terbentuk, kita sudah melihat presidennya pada tahun 1999 apabila parlimen dibubarkan oleh kerajaan pada 10 November 1999 ketika perdebatan bajet tahun 2000 berlaku. Bajet telah dibentangkan semula pada 29 Februari tahun 2000.
oleh kerajaan yang sama. Tetapi pada 20 Disember 1999 juga telah dibentangkan bajet ke atas 4 bil untuk membolehkan perbelanjaan sementara dilakukan. Jadi kita sudah melihat itu berlaku pada tahun 1999. Saya melihat suasananya sama, cuma yang berbeza di sini adalah sebaik saja selepas dibentangkan tidak ada perdebatan. Tapi 1999 telah melihat perdebatan untuk 2 minggu kemudian dibubarkan. Jadi bajet perlu dibentangkan semula. Tetapi waktu yang sama kesannya tidak ada kepada penjawat awam ataupun perjalanan pentadbiran hari ini sehingga pilihan raya berlaku, kerana saya rasakan perancangan yang telah dilakukan di bawah kerajaan yang lepas cukup untuk menampung apa yang perlu lakukan. Ramai yang menyoal apakah ini akan menyekat gaji penjawat awam. Tidak. Itu yang menjadi kegusaran pada peringkat awal. Kita lihat bajet tidak ada. Adakah kita akan dapat bonus? Adakah kita akan melihat gaji tidak akan diberikan? Tidak. Sebagaimana yang telah pun kita lihat dalam pelbagai perbincangan, bajet itu perlu dibentangkan semula oleh kerajaan yang sama ataupun kerajaan baru. Bermakna kita akan melihat ia berlaku selepas pilihan raya nanti. Ya, okey. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, benar seperti yang mana katakan Profesor tadi, sebenarnya itu juga bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Maksudnya untuk urusan perbelanjaan penjawat awam ia tidak akan terjejas menurut